Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung bacaan daripada kitab Fathul Qarib di dalam mensyarahkan kitab Alfazut Taqrib karangan Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, yang merupakan syarahan kepada matan Abi Syuja', salah sebuah kitab di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Pada pertemuan yang terakhir sebelum ini, kuliah duha muslimat, muslimin kurang. Hari ini alhamdulillah muslimin ramai. Kita dah mulakan bacaan kitab ni lama dah. Dah banyak kali pertemuan dan kita dah sampai pada bab muka surat 64. Di dalam bab tentang perkara-perkara yang sunat dikerjakan sebelum melakukan solat. Jadi sebelumnya kita bincang rukun solat. Kita semua faham sembahyang yang kita dirikan ada beberapa hal yang perlu untuk diambil tahu. Yang pertama adalah rukun. Rukun ini tiang kepada solat, perkara-perkara yang ada di dalam solat tadi. Bermula daripada takbiratul ihram, niat, rukuk, i'tidal, sujud, sampailah bagi salam. Itu dipanggil rukun. Kalau hilang salah satu rukun, maka sembahyang tak sah. Kita dah bincang panjang rukun dah. Bahagian yang kedua yang wajib kita ambil tahu tentang solat adalah syarat-syarat solat atau syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat dia bukanlah perkara-perkara yang dibuat dalam solat, tapi ianya berada di luar solat. Cumanya semua perkara ini wajib dijaga daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang. Contohnya wudu, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat sah solat. Jadi wudu ni, kita bukan berwuduk waktu solat kan. Wudu ni sebelum. Tapi wudu tu perlu kekal sampai habis sembahyang. Apalagi syarat sah solat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Masuk waktu. Ini semua perkara-perkara yang bukan ada dalam aktiviti solat, tapi semua ini wajib dijaga sampai selesai solat. Jadi dua benda ni kalau ada dalam sembahyang kita, yang pertama rukun solat, yang kedua syarat sah solat, maka sembahyang kita sah insya-Allah. Ditambah lagi dengan sunat-sunat dalam solat. Sunat dalam solat ada terbahagi kepada dua bahagian. Pertama dipanggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad maksudnya sunat-sunat yang merupakan bahagian daripada solat, iaitu bila mana seseorang meninggalkan sunat-sunat ab'ad, maka dia dituntut
atau dia disunatkan untuk menggantikan dengan sujud sahwi. Sunat ab'ad ada 7. Yang pertama tahiyat awal. Yang kedua duduk pada tahiyat awal. Yang ketiga selawat ke atas Nabi SAW di dalam tahiyat awal. Yang keempat selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Yang kelima bacaan kunut. Yang keenam berdiri dan juga selawat dan salam ke atas Nabi di dalam kunut. Ini 7 perkara dipanggil sebagai sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ni kalau kita tertinggal dalam solat, sembahyang kita sah ke tak? Sembahyang sah lah, sebab namanya pun sunat. Benda sunat kalau tertinggal, sembahyang tetap sah. Tetapi kita telah tinggalkan satu sunat yang sangat dituntut. Oleh kerana sunat itu adalah sangat dituntut untuk kita kerjakan, maka kalau kita tertinggal, disunatkan pula kepada kita untuk menggantikan dengan sujud sahwi. Contoh, kalau tertinggal kunut pada waktu subuh, maka disunatkan untuk kita buat sujud sahwi. Contoh lagi, tertinggal tahiyat awal. Ingat, tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat awal adalah sunnat, iaitu kategori sunnat ab'ad. Jadi kalau dalam sembahyang tertinggal tahiyat awal, sah tak sembahyang kita? Sembahyang sah, tapi janganlah tinggal dengan sengaja. Jadi kalau imam tertinggal kunut, makmum boleh tak baca kunut? Boleh. Imam kalau tertinggal kunut, makmum bahkan disunatkan untuk membaca kunut, tapi kunut yang pendek, yang ringkas. Kunut yang ringkas macam mana? Ada 3 benda. Yang pertama ada doa. Yang kedua ada pujian kepada Allah. Yang ketiga ada selawat. Dah selesai. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami fi man hadait. Maka di situ sudah ada doa dan di situ sudah ada pujian kepada Allah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai kunut. Jadi kalau imam tertinggal kunut subuh, makmum di belakang tetap juga sunat untuk baca kunut yang ringkas. Imam kalau tertinggal kunut subuh, jangan ditegur. Jangan pula makmum dekat belakang subhanallah. Tak boleh tegur imam. Kalau imam tertinggal perkara-perkara sunat, tak boleh tegur. Makruh untuk tegur. Kerana makmum tidak ada hak untuk tegur kesalahan imam, kecuali kesalahan imam adalah pada perkara-perkara yang wajib dalam solat. Tapi kalau imam tertinggal perkara sunat, makmum jangan tegur. Antara lain tahiyat awal. Tiba-tiba tengah sembahyang, imam tertinggal tahiyat awal. Ini berat juga ni. Imam tertinggal tahiyat awal. So kalau imam tertinggal tahiyat awal, makmum tak boleh tegur, tak boleh sebut subhanallah. Sebab apa? Sebab tahiyat awal adalah sunat, iaitu sunat ab'ad. Imam kalau buat sujud sahwi, makmum wajib buat. Contoh tadi, imam tertinggal kunut subuh, makmum tadi dah buat dah kunut yang pendek. Lepas tu sebelum bagi salam, imam pergi sujud sahwi. So makmum kena tak sujud sahwi? Wajib sujud sahwi. Kalau makmum tak buat sujud sahwi, sembahyang makmum batal, kerana dia masih lagi terikat dengan perbuatan imam. Faham tak? Jadi itu sunat yang pertama dalam solat. Adapun sunat yang kedua dipanggil sunat hay'ah. Sunat hay'at maksudnya sunnah-sunnah atau perkara-perkara yang mana tidak termasuk daripada sunat ab'ad. Ini yang akan kita bincang sekarang. Jadi kita lihat muka surat 64. Sebelum masuk perbincangan tentang sunat hay'at, hal-hal yang sunat dikerjakan sebelum melakukan solat ada 2 perkara. Ini sebelum mengerjakan solat, ada 2 perkara yang disunatkan kepada kita. Yang pertama, azan. Secara bahasa,
azan ialah memberitahu, manakala menurut syarak ialah sebutan yang dikhususkan untuk memberitahu masuknya waktu solat yang diwajibkan. Tiap-tiap lafaz azan diucapkan 2 kali kecuali takbir yang pertama, kerana ia diucapkan 4 kali. Dan kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah yang di akhir azan, kerana ia diucapkan hanya 1 kali. Jadi yang namanya azan 2 kalilah, kecuali yang pertama dan yang terakhir. Yang kedua, iqamah. So azan dan iqamah adalah bahagian daripada perkara yang sunat untuk kita lakukan pada setiap solat fardu. Adapun sembahyang sunat, tak payah azan, tak payah iqamah. Contoh sembahyang sunat, katakan kita nak sembahyang sunat tarawih, tak payah azan, tidak ada sunat azan. Nak sembahyang duha, tak ada juga sunat azan. Sunat azan adalah pada sembahyang fardu sahaja, azan dan iqamah. Walaupun kita solat bersendirian, ya, walaupun kita solat bersendirian, tetap juga sunat kepada kita untuk azan dan iqamah. Walaupun kita solat bukan pada waktunya, katakan maghrib tadi pukul berapa? 7.21 kan? 7.21 azan maghrib. Kita sembahyang maghrib pukul 8 contoh. Pukul 8 baru kita sembahyang maghrib. Tetap juga sunat kepada kita untuk mengawali solat maghrib kita dengan azan dan iqamah. Tetap sunat kepada kita. Jadi iqamah tadi diucapkan, ucapan iqamah ialah isim masdar dari aqamah. Disebut iqamah kerana ia merupakan zikir yang sudah dikhususkan untuk mendirikan solat. Tetapi masing-masing azan dan iqamah itu dilakukan untuk solat wajib. Adapun selain solat wajib, maka hendaklah menyeru solat tersebut dengan as-salatu jami'ah. Jadi kalau sembahyang tarawih contohnya nak buat secara berjemaah, maka imam disunatkan untuk jemput makmum semua dengan as-salatu jami'ah. Atau nak buat sembahyang mayat contoh, atau nak buat sembahyang hari raya contoh, itu kan semua sembahyang-sembahyang sunat yang dituntut untuk melakukan secara berjemaah kan, sembahyang raya, sembahyang tarawih. Jadi imam waktu itu boleh atau dia dituntut atau sunat kepada dia untuk jemput jemaah semua dengan as-salatu jami'ah, dan tidak dijemput dengan azan. Azan dan iqamah hanya untuk sembahyang fardu sahaja. Selain daripada sembahyang fardu, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Dan ada perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam hal ini. Kalau perempuan sembahyang sendirian atau bersama dengan jemaah wanita sahaja, maka disunatkan iqamah sahaja, tidak disunatkan azan. Orang perempuan kalau sembahyang sesama wanita sahaja atau dia sembahyang seorang, maka dia hanya disunatkan untuk iqamah, tak disunatkan untuk azan. Adapun yang lelaki kalau sembahyang seorang, azan dan iqamah dua-dua sunat. Biasanya kita kalau nak buat solat, kalau kita sembahyang berjemaah, kita akan buat iqamah aja. Katakan kita musafir kan, pergi mana-mana sembahyang dekat RNR ke, sembahyang dekat Petronas ke, 1 atau 2, 3 orang berjemaah, maka kita akan iqamah je. Sebenarnya azan dan iqamah dua-dua sunat. Tapi kalau buat iqamah sahaja tak ada masalah, dapat pahala iqamah. Okey? Baik. Kemudian sunat-sunat yang perlu dikerjakan di dalam solat itu ada 2 perkara, iaitu tahiyat pertama dan qunut dalam solat subuh, iaitu ketika berada dalam i'tidal rakaat yang kedua. Ini yang saya sebutkan tadi, sunat ab'ad. Perkara-perkara yang termasuk daripada sunat ab'ad yang 7 tadi, antara daripadanya adalah qunut subuh dan juga tahiyat awal. Jadi qunut dilakukan pada i'tidal. Setelah daripada i'tidal sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang kedua pada solat subuh, maka disunatkan untuk melakukan qunut.
Ini seperti mana yang disunatkan dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Jadi qunut ini maksudnya ialah zikir yang sudah dikhususkan. Sebenarnya qunut ini boleh je kalau kita nak baca zikir-zikir yang lain dan doa-doa yang lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma ianya sebagai tambahan. Contoh yang dikhususkan dalam qunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, seperti mana yang kita maklum. Lepas tu dia dah habis baca, kemudian dia nak tambah lagi dengan doa-doa, zikir-zikir lain, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Imam boleh tambah. Tapi pastikan doa tadi adalah dibaca dalam bahasa Arab. Jangan pula doa dalam bahasa Melayu. Kalau doa dalam bahasa Melayu, hancurlah, batallah solat. Doa dalam bahasa Arab boleh, doa panjang pun tak apa. Jadi doa qunut boleh ditambah dengan doa-doa yang lain, hanya sahaja tidak ditinggalkan lafaz doa qunut. Qunut yang dikerjakan, muka surat 65 tu, qunut yang dikerjakan di akhirnya solat witir pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan adalah sama seperti qunut subuh yang sudah disebutkan tadi, sama ada tempat dan ucapannya. Kita kalau dalam bulan Ramadan, selepas tarawih kita solat witir kan, selepas daripada 5 malam ke 15 Ramadan, witir kita rakaat yang terakhir ada qunut. So qunut pada rakaat yang terakhir witir itu sama seperti qunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Okey. Jadi ini beberapa hal berkaitan tentang sunnat ab'ad, sunnah-sunnah yang dituntut kepada kita dengan tuntutan yang besar. Kalau tertinggal, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat untuk qunut dibaca. Qunut ini sebenarnya terbahagi kepada 3 bahagian. Qunut subuh kita ni ada 3 bahagian. Bahagian pertama doa, bermula daripada Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini 5 ungkapan ni, 5 ayat itu doa. Maka ketika itu imam kalau baca doa, makmum disunatkan untuk aminkan, sebab itu bahagian doa. Bermula daripada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bukan doa, itu zikir. Jadi waktu itu makmum tidak disunatkan untuk ucap amin. Makmum tidak sunat untuk ucap amin, sebab itu zikir. Jadi 5 yang pertama tadi, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu yuzillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbaka alaik wa la kalamtu ala ma qadait. Itu zikir. Zikir kalau imam baca, maka makmum disunatkan untuk baca juga dengan perlahan. Makmum disunatkan untuk baca juga. Kalau makmum tak boleh nak baca, dia pun tak hafal, maka kalaupun diaminkan tidaklah menjadi kesalahan, tetapi afdal untuk dia cuba untuk mengikuti bacaan zikir tadi. Bahagian yang ketiga, selawat. Selawat, maka sekali lagi imam akan baca kuat. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita. Cara kalau baca qunut subuh, imam bermula baca qunut subuh, doa imam baca kuat, makmum belakang sebut amin. Kemudian tengah-tengah zikir, imam dan makmum baca perlahan, sama-sama baca. Imam dan makmum baca perlahan sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala alaihi falakam ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Sampai situ imam dan makmum sama-sama baca perlahan. Yang ketiga, selawat, imam baca kuat balik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun dalam satu riwayat lain, Rabbana ghafir warham wa anta khairur rahimin. Nampak tu? So bacaan imam ketika qunut subuh, yang pertama baca kuat, yang doa baca kuat, kemudian yang zikir baca perlahan, kemudian selawat baca kuat. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Adapun sebahagian daripada kitab, ini seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Sebahagian daripada kitab dalam mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahawa imam disunatkan baca yang pertama sampai terakhir sama-sama kuat. So dalam hal ini, kalaupun ada imam yang baca qunut subuh daripada awal sampai habis kuat dengan suara yang kuat, maka tidaklah sebenarnya salah pun. Cuma pendapat yang paling kuat yang disebut oleh Imam Nawawi, kuat, perlahan, kuat. Dalam kitab Bushrul Karim, salah satu kitab yang mu'tamad juga dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, sebahagian daripada fuqaha, sebahagian daripada para ulama mazhab Syafi'i sebutkan bahawa imam disunatkan untuk baca kuat daripada awal sampai habis kunut. Hanya sahaja yang zikir tengah-tengah, makmum pun tetap juga sunat untuk baca. So zikir tengah-tengah tidak disunatkan untuk amin. So ini cara di dalam bacaan kunut subuh. So selesai perbincangan tentang kunut, muka surat 65. Adapun hayat solat. Hayat maksudnya perkara-perkara yang disunatkan dalam solat yang tidak termasuk daripada sunnah ab'ad tadi. Sunnah ab'ad tadi apa dia tuan-tuan? Sunnat ab'ad, sunat yang kalau tinggal disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi. Tapi sunat hayat, kalau tertinggal tak disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi. Sunat hayat ni banyaklah. Okey, perkara-perkara yang bukan termasuk rukun dalam solat dan bukan sunat yang dapat ditampal dengan sujud sahwi ada 15 perkara. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sehingga tepat pada kedua bahunya. Allahu Akbar ni tepat pada bahu. Ini bagi orang lelaki. Adapun orang perempuan di bawah. Orang perempuan sampai ke paras dada. Adapun orang lelaki, dia punya tapak ibu jarinya sampai ke paras bahu. Tangan dia sampai ke paras bahu, dia punya ibu jarinya sampai ke cubing telinga macam ni. So tangan dia sampai ke paras bahu. Ini cara yang paling afdal untuk orang lelaki ketika angkat takbir. Dan kalau dia tak angkat tangan ketika takbiratul ihram, sembahyangnya tetap sah. Sembahyang tetap sah. Kerana mengangkat takbir hukumnya sunat. Contohnya kalau orang sembahyang isyak kan, dia pun bangun, salli fardal isya'i arba' raka'atin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tangannya macam ni je. Sah tak sembahyang dia? Sembahyangnya sah, tapi makruh. Sembahyang dia sah. Kerana mengangkat takbir, angkat pergerakan tangan, ini hukumnya sunat. Yang wajib apa dia? Takbiratul ihram, sebutan lafaz Allahu Akbar, itu yang wajib. Itu yang wajib. Jadi demikian. Yang pertama, so ketika mengangkat kedua tangan takbiratul ihram sehingga tepat pada kedua bahunya. Dan ketika mengangkat takbiratul ihram, kita punya jari ini disunatkan untuk condong sikit ke depan macam ni. Tidak tegak macam ni, bukan. Dan bukan rapat, bukan rapat macam ni. Tapi sedikit renggang dan tangan kita macam condong sikit ke depan macam ni. Ini cara ketiga kita mengangkat takbiratul ihram. Yang kedua, perkara sunat dalam solat yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika rukuk dan meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, di bawah dada dan di atas pusat. Yakni kita ikat takbir di dada kita, bawah dada ni macam ni. So ini pun meletakkan tangan di bawah dada di atas pusat, ini pun hukumnya sunat juga. Maksudnya kalau tak buat sembahyang sah lah, tapi janganlah tak buat, akan kurangkan pahala sembahyang. Di mana tempat yang paling tepat untuk meletakkan tangan di bawah dada di atas pusat, iaitu kira-kira di bawah dada macam ni. Ini tempat yang paling tepat untuk meletakkan tangan ketika kita mengikat takbiratul ihram.
Atas pusat maksudnya bukan kita tutup kita punya pusat, bukan. Tapi kalau pusat di sini, maka di atas sikit dan di bawah dada. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Bukan macam ni. Ada orang takbirnya macam ni. Ini tak tahu ikut mazhab mana. Tak disebut dalam mana-mana, 4 mazhab tak disebutkan takbir macam ni. Kerana ini salah faham dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, membaca tawajjuh setelah takbiratul ihram, iaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah ini pun hukumnya sunnat, iaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda sampai habis. Ini pun hukumnya sunnat. Yang keempat, membaca isti'adzah, iaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sesudah membaca doa iftitah. Ini pun hukumnya sunnat sebelum kita baca Al-Fatihah. Kalau kita jadi imam, bacaan isti'adzah a'udzubillah tu dibaca perlahan, bismillah baru baca kuat. Yang kelima, membaca dengan suara yang nyaring pada tempatnya, iaitu pada solat subuh, 2 rakaat pertama dalam solat maghrib, Jumaat dan solat 2 hari raya. Juga sunat merendahkan suara bacaan ayat-ayat pada tempatnya, iaitu pada rakaat selain daripada yang disebutkan tadi. Ini biasalah kalau kita sembahyang zuhur, maka 4 rakaat semuanya baca perlahan. Sembahyang asar pun baca perlahan. Sembahyang maghrib 2 rakaat yang pertama baca kuat, tinggikan suara. 1 rakaat diperlahankan suara. Solat Isya pun macam tu juga, 2 rakaat pertama ditinggikan suara, 2 rakaat yang kedua direndahkan suara. So ini kalau tersalah. Kalau tersalah buat, tidak memudaratkan solat. Contohnya, imam ketika sembahyang zuhur tiba-tiba baca kuat. Dia imam maghrib, tiba-tiba kena jadi imam zuhur. Tersasul lah sikit, dia biasa baca suara kuat, tiba-tiba kena gantikan imam zuhur, dia pun Allahu Akbar baca kuat. Jemaah yang duduk sekeliling masjid saya semua pelik, ini sembahyang raya ke ni baca kuat ni, ke sembahyang Jumaat? Jadi itu tidak membatalkan solat, kerana benda itu sunat saja. Tapi kalau sengaja buat, dia kurangkan pahala solat dia. Yang keenam, membaca amin setelah membaca Fatihah bagi orang yang dalam solatnya membaca Fatihah. Demikian juga di luar solat. Tetapi membaca amin dalam solat itu lebih ditekankan. Bagi makmum, hendaknya membaca amin bersamaan dengan ucapan aminnya imam, dan hendaklah dibaca dengan suara yang nyaring. So bacaan amin ni ada 3 cara, tuan-tuan. Bacaan amin ada 3 cara, dan ketiga-tiga ni boleh dibaca. Cara yang pertama, huruf alif dan huruf mim dipanjangkan 6 harakat. Amin. Dua-dua 6 harakat, atau dua-dua 4. A 4 harakat, Mi 4 harakat. Bacaan yang kedua 24 atau 26. Bacaan A 2 harakat je, Amin. A-nya pendek 2 harakat je, tapi Min tu yang panjang. Bacaan yang ketiga, A tu panjang, Min pendek, Amin. Tiga-tiga cara ni adalah sah dalam mazhab kita. Tiga-tiga boleh. Tapi sebaik-baiknya dua-dua sama. Sebaik-baiknya dua-dua sama. Kalau 4, dua-dua 4. A pun 4, Mi pun 4. So makmum ketika sembahyang bersama-sama dengan imam, makmum disunatkan untuk membaca amin sama-sama dengan imam, dengan menepati panjang pendek yang imam baca panjang mana. So kalau imam tadi dia baca amin dengan kaedah 2-4, maka makmum pun sunat untuk baca 2-4 juga. Makmum jangan terlebih panjang, makruh hukumnya. Makmum jangan terlebih panjang, makruh hukumnya. Jadi kalau imam baca 4 rakaat, makmum pun kena ikut 4 rakaat. Jangan makmum pula, saya nak baca lebih lah, pahala lebih sikit, saya baca 6 rakaat lah. Jadi dia punya min tu akan lebih
panjang lagi daripada imam, itu hukumnya makruh. Ada satu masjid di Johor, dia ada jumaahnya yang sudah terbiasa aminnya tu panjang. Imam dengan jemaah semua dah habis dah amin, dia kat belakang tu min. Dia berlawan pula dengan kawan dia, satu orang hujung sana, satu orang hujung situ. Kalau yang ini panjang rakaat pertama, yang itu panjang rakaat kedua pula. Ini hukumnya makruh. Melebihkan bacaan amin melebihi daripada aminnya imam, hukumnya makruh. Dan Nabi sebutkan dalam hadis, barang siapa yang bacaan aminnya seiring dengan aminnya imam, maka akan diaminkan sekali oleh para malaikat. So, jangan kita beratkan kita punya mulut, kita punya lidah untuk sebut amin. Kerana amin itu kita mengaminkan apa yang kita doa dalam suratul Fatihah. Kita doa apa dalam suratul Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita doa pada Allah. Kita minta kepada Allah diberikan oleh Allah jalan yang lurus kepada kita, iaitu jalannya para anbiya, para syuhada, para salihin, supaya kita dijauhkan daripada jalan yang sesat, waladdallin ghairil maghdubi alaihim, dan bukan juga jalan orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. So semua ni doa. Jadi doa yang kita baca dalam suratul Fatihah kita aminkan. Jadi aminnya kita tu, kalau aminnya makmum seiring dengan aminnya imam, maka amin itu akan disertai oleh para malaikat. So kalau makmum dekat belakang senyap, dia tak aminkan pun, jadi dia tak dapatlah bahagian daripada faedah aminnya malaikat. Kalau kita senyap, kalau makmum senyap dekat belakang tak sebut amin, maka makmum tidak dapat bahagian daripada doa malaikat. Yang dapat doa malaikat kepada yang sama-sama baca amin. Kadar suara makmum untuk baca amin macam mana? Kadar suara makmum untuk baca amin, yakni setakat dia sendiri dengar cukup. Tak perlu dia baca kuat sampai satu masjid dengar, tak perlu. Sekadar dia sendiri dengar, itu sudah memadai. Seterusnya, membaca surah sesudah membaca suratul Fatihah bagi imam dan orang yang solat sendirian di dalam 2 rakaat solat subuh dan 2 rakaat pertama dalam solat-solat selain solat subuh. Surah tersebut mesti dibaca sesudah selesai membaca Fatihah. Oleh itu, apabila seseorang yang solat membaca surah sebelum Fatihah, maka bacaannya itu tidak dikira. Jadi membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua, itu hukumnya sunat. Boleh tak kalau satu orang baca lepas Fatihah, dia nak pilih baca surah Fatihah lagi? Itu tidak digalakkan, makruh hukumnya. Kerana surah yang dipilih itu mesti surah selain daripada suratul Fatihah. Dan ada sebenarnya penetapan surah-surah yang tertentu. Contohnya kalau sembahyang maghrib kita nak baca surah apa? Kalau sembahyang isyak nak baca surah apa? Sembahyang subuh nak baca surah apa? Sembahyang subuh hari Jumaat pula nak baca surah apa? Sembahyang hari raya nak baca surah apa? Ketika musafir kalau kita sembahyang nak baca surah apa? Semuanya ada ditetapkan. Kalau kita baca dalam satu kitab oleh Imam An-Nawawi namanya At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, dalam tu ada sebut detail. Antaranya kalau sembahyang maghrib, afdal untuk baca surah-surah yang pendek-pendek, iaitu daripada surah Wadduha sampai surah An-Nas. Kepada imam disunatkan baca surah Ad-Duha sampai surah An-Nas, pilih daripada surah-surah pendek. Dan disunatkan untuk rakaat pertama dan rakaat kedua surahnya seiring, ikut tertib. Maksudnya kalau rakaat pertama baca Wadduha, paling afdal rakaat kedua baca surah selepas Wadduha. Supaya apa? Supaya habis yang satu, masuk pula yang kedua. Itu paling afdal. Kalau tidak, baca surah yang selepas Wadduha, yakni jangan baca sebelum. Contohnya rakaat pertama baca Wadduha, rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun, itu masih okey lagi, kerana Qul ya ayyuhal kafirun adalah selepas Wadduha. Jangan pula rakaat pertama baca Wadduha, rakaat kedua baca surah Amma Yatasaalun, itu makruh hukum dia, kerana dia melanggar tertib mushaf Quran. Yang paling afdal seiring, yakni mengikut tertib.
Habis wadduha, rakaat kedua alam nasyrah laka sadrak, itu yang paling afdal. Dan ada juga beberapa penetapan-penetapan surah-surah yang telah dikhususkan untuk dibaca pada solat-solat yang tertentu. Contohnya kalau solat subuh hari Jumaat, solat subuh hari Jumaat, rakaat pertama afdal baca surah As-Sajdah, rakaat kedua afdal baca surah Al-Insan. Sebahagian imam kadang-kadang dia bahagi dua Sajdah, dia bagi dua. Surah Sajdah kan 3 muka surat kan, jadi rakaat pertama dia baca 2 muka surat, rakaat kedua dia baca muka surat ketiga. Surah Sajdah itu dibagi dua. Itu hukumnya khilafus sunnah, berlawan dengan sunnah. Kerana yang sunnah adalah rakaat pertama Sajdah walaupun dia baca 1 muka surat tak apa. Rakaat kedua tetap sunat untuk baca Al-Insan. Rakaat kedua tetap sunat dibaca surah Al-Insan walaupun dia baca 1 muka surat. Jadi ketetapan surah kadang-kadang ada mengikut kepada solat. Contohnya kalau kita sembahyang duha. Sembahyang duha rakaat pertama sunat baca wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua baca wadduha. So kalau kita boleh meraihkan surah-surah yang telah ditetapkan pada sembahyang-sembahyang tertentu, itu lagi afdal. Kalau sembahyang, katakan sembahyang ketika dalam musafir, maka sembahyang-sembahyang semuanya disunatkan untuk baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jangan baca surah-surah yang panjang. Takut dekat belakang kita banyak orang yang nak musafir juga kan. Ini sembahyang dekat RNR atau sembahyang dekat airport, sembahyang maghrib, dia baca pula surah Yasin, la haula wala quwwata illa billah. Mentang-mentang imam Masjid Syekh Yusof, lepas tu pula waktu tu sembahyang maghrib malam Jumaat, dia tak dapat buat tahlil dekat masjid, dia buat tahlil dalam solat waktu sembahyang. Itu jangan macam tu, makruh hukumnya. Jadi baca surah-surah yang pendek, apalagi ketika musafir, apalagi ketika kita sembahyang di RNR, kita sembahyang di Petronas contoh, maka pilih surah-surah yang pendek-pendek je, jangan pilih surah yang panjang. Hatta kalau wadduha tu panjang, pilih inna a'tainakal kautsar. Supaya apa? Supaya mungkin orang yang akan ikut solat dengan kita, dia mungkin akan ada rushing, kita tak tahu. Dan mungkin ada orang yang tengah tunggu untuk beratur nak sembahyang. Jadi kena letakkan pada tempatnya. Antara sunat yang lain, bertakbir ketika hendak turun kerana rukuk dan ketika bangun dari rukuk. Yakni bertakbir mengucap Allahu Akbar rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah nombor 9. Kemudian semua zikir-zikir nombor 10, muka surat 67. Membaca tasbih di dalam rukuk. Adapun bacaan tasbih yang mendekati sempurna iaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kalau kita sembahyang berjamaah dan kita ni yang jadi makmum, imam kita katakan baca panjang, kita dah baca dah 3 kali subhana rabbil azimi wa bihamdih, subhana rabbil azimi wa bihamdih, subhana rabbil azimi wa bihamdih, imam tak naik lagi sami Allah liman hamidah. So waktu itu kita disunatkan untuk tambah lagi zikir. Tapi kalau imam, makruh kalau ditambah lebih daripada 3. Imam jangan tambah lebih daripada 3. Makmum kalau dia nak tambah lebih kerana dia tunggu imam, itu sunat kepada dia. Faham? Jadi yang namanya solat itu tak boleh ada ruang kosong. Kita kadang macam tu kan, kalau sembahyang zuhur contohnya kan, kita Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, baca bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin, kita baca qul huwallahu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, senyap dia. Sebab imam belum rukuk lagi, terus senyap. So senyap dalam sembahyang makruh. Faham? Senyap dalam sembahyang ni makruh. So kita dah habis baca surah dah, nak buat apa Ustaz? Tambahlah surah yang lain. Faham? Tambah surah yang lain. Hatta kalau tempat yang tak ada sunat untuk tambah surah pun, kita tetap juga ada sunat untuk tambah surah untuk tunggu imam. Contohnya, katakan kita sembahyang Isyak sekejap lagi, rakaat ketiga kita bangun, kita baca Fatihah semua sendirian kan, semua baca sorang-sorang. Kita dah baca surah Fatihah rakaat ketiga waladhdallin amin, kita pun diam, imam belum rukuk lagi.
So diam kita tu makruh hukum dia, kurangkan pahala solat. Jadi waktu itu kita disunatkan untuk tambah baca surah. Baca surah-surah yang lain, surah-surah yang pendek-pendek, supaya kita punya lisan ini tidak berhenti berzikir atau dengan bacaan Quran ketika di dalam solat. Jadi kalau ketika berdiri, baca Quran lah. Kalau ketika rukuk, tambahkan kita punya zikir sementara tunggu imam. Ini kalau imam, dia punya zikirnya panjang. Kemudian membaca tasbih dalam sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kemudian nombor 12, meletakkan kedua tangan di atas kita punya paha ketika tahiyat pertama dan tahiyat akhir, dengan membentangkan tangan yang kiri di mana hujung jari-jari sejajar dengan lutut. Jadi kalau ni kita punya lutut, okey, ni kita punya lutut, tangan tu diletakkan di sini. Bukan macam ni. Ini maksudnya di mana posisi meletakkan tangan ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Faham? Jadi kan kita duduk macam ni kan. Ini lutut kita, katakan lutut kita, kaki kita dah bengkokkan macam ni kan. Jadi tangan kita ni letak macam ni, betul-betul di hujung lutut. Jangan letak macam ni. Kalau letak macam ni, jari kita ni sudah tak menghadap kiblat. Jadi disunatkan letak macam ni supaya jari kita menghadap kiblat. Dia tak atas lutut, jangan macam ni. Itu cara meletakkan tangan ketika sujud. Duduk iftirash ketika tahiyat awal, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Yang ke-15, memberikan salam yang kedua. Kerana salam yang kedua sunat, salam yang pertama wajib. Kita kalau salam yang terakhir, salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi, salam yang pertama tu rukun, wajib. Salam yang kedua sunat. Jadi katakan satu orang Assalamualaikum warahmatullahi, terkentut dia lepas tu, sembahyang dia sah dah, tak ada masalah. Boleh tak dia teruskan salam yang kedua? Dia dah terkentut dah. Dia boleh teruskan salam yang kedua dengan syarat. Syaratnya apa? Dia tidak menganggap salam yang kedua tu bahagian daripada solat. Jadi salam saja-saja. Imam lah khususnya, takkanlah dah terkentut kat isu imam dah senyap, nanti makmum cakap, imam ni buat kenapa pula salam dia sekali? Bawa ajaran apa ni? Buat je lah salam yang kedua, walaupun wuduk dia dah batal selepas salam yang pertama, tapi dengan niat dia sudah terpisah daripada solat. Kerana kalau dia menganggap salam yang kedua itu masih lagi dalam solat, maka sembahyangnya batal. Ada soalan setakat ni? Ya bang. Zikir yang sama, afdal zikir yang sama lah. Zikir yang sama atau zikir-zikir lain yang berbentuk tasbih. Kan zikir ada dalam bentuk tasbih, ada dalam bentuk takbir, ada dalam bentuk tahmid, kan, ada dalam bentuk tahlil. Jadi yang disunatkan ketika rukuk dan sujud adalah dalam bentuk tasbih. Kalaulah rukuk kita subhana rabbil azim wa bihamdi, maka dibanyakkan yang sama. Kalaupun nak tukar yang lain, tukar, tapi tetap juga zikir dalam kategori tasbih. Contohnya apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, contoh. Atau subhana, apa-apa yang berbentuk subhana, afdal untuk diutamakan tasbih. Kalau tak nak tasbih yang lain pun tetap juga diperbolehkan. Ada soalan lain? Haji, okey? Salam lah, assalamualaikum. Ya, kalau didengari dengan kesalahan yang jelas sehingga menyalahkan maksud, ya batal solat dia. Kerana memberikan salam itu rukun qauli. Assalamualaikum. Ya? Tak dengar. Wallahu alam, saya tak pasti kalau dalam mazhab Hanafi. Mungkin ada dia punya cara yang berbeza. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kena tanya pada orang yang alim dalam mazhab Hanafi apa hukumnya, ya.
Assalamu alayka ayyuhan nabi, betul? Alif lam itu ditinggal. Ya, itu saya kata kalau kesalahan-kesalahan dalam rukun qauli, kesalahan yang berat yang boleh mengubah makna, maka batal solat. Contohnya kesalahan yang berat dalam surah Al-Fatihah, itu batal solat. Kesalahan-kesalahan yang mengubah makna. Tapi kalau dalam zikir, itu masih lagi tidak membatalkan solat. Contohnya tertinggal alif lam dalam At-Tahiyatul, itu tak batal solat. Tapi kalau tertinggal alif lam dalam bacaan Quran, dalam bacaan Al-Fatihah, itu batal solat. Contoh, Alhamdulillah ditinggal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, batal solat dia, kerana kesalahan berat, salah pada bacaan Quran. Tapi kalau salah pada zikir, masih lagi ada dia punya zikir yang rukun. Berat pada rukun at-tahiyat, rukunnya adalah duduk tahiyat dan juga membaca tahiyat. Cuma dalam hal ini dia punya bacaan, kategori bacaannya zikir, bukan ayatul Quran. Jadi kesalahan yang berlaku pada zikir dan kesalahan yang berlaku pada Al-Quran, dua perkara yang berbeza. Ada dia punya pertimbangan isu. Kecuali kalau zikir yang dibaca tu salahnya tu salah yang jelas yang boleh berubah makna pada zikir, maka barulah dia punya solat batal. Yang boleh kalau dia hanya keluarkan suara angin pun tetap sah. Contoh apa? Allahu Akbar. Ini suara ke angin? Ini bukan suara, tapi tetap boleh, tetap juga sah. Cuma afdal adalah keluarkan suara. Berapa tempat rukun qauli? Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika memberikan salam, dan yang ketiga ketika membaca suratul Fatihah. So ini semua rukun-rukun qauli yang wajib dikeluarkan suara. Kalau tak keluarkan suara, maka solat dia batal. Maksudnya kalau dia diam je, takbir dalam hati dia, semuanya dia tak sah. Kerana takbiratul ihram adalah rukun qauli. Ustaz, kita kena azan dulu, boleh? Atau nak kena berhenti dah? Kena berhenti dah kot, ya? Apa? Ada soalan lain? Kalau langsung tak panjang, itu batal solat. Waladhdallin, itu batal solat kerana terus salah dalam makna kepada perkataan ad-dhallin. Tapi kalau salah dalam harakat, itu kesalahan tajwid. Kesalahan tajwid termasuk daripada kesalahan yang tidak membatalkan solat, tapi mengurangkan kepada pahala solat. Termasuk juga nun mati bertemu min, nak dengung tak dengung, itu semua tu kesalahan-kesalahan tajwid. So kesalahan tajwid tidak batal solat, tapi kurangkan pahala solat. Kalau bacaan amin ke? Bacaan Fatihah, itu saya kata tadi, kalau dalam solat-solat yang tidak disunatkan untuk jahar. Jahar ni maksudnya baca dengan kuat, seperti solat zuhur atau solat isya pada rakaat ketiga dengan keempat, makmum disunatkan untuk membaca sekadar dia sendiri mendengar, cukup. Mungkin boleh jadi orang sebelah dengar, mungkinlah. Tak mungkinlah kalau dia sendiri dengar, orang sebelah langsung tak dengar. Jadi suaranya itu memadai setakat dia sendiri mendengar. Kalaupun ada makmum yang membaca dengan suara yang lebih kuat, sehingga melampaui batas yang ditentukan, maka hukum makruh kepada orang yang baca kuat tu. Makruh kepada orang yang baca kuat tu, kepada orang yang dengar nak macam mana? Jadi dalam hal ini dibaca dengan suara yang perlahan, sekadar untuk dirinya sendiri mendengar, sudah memadai. Okay.
Ada lagi. Macam mana imam keliru bilang rakaat? Kalau imam rasa keliru, maka dia pilih rakaat yang paling kurang. Kalau berlaku kekeliruan dalam solat, maka dia pilih rakaat yang paling kurang dan diganti dengan sujud sahwi. Itu cara untuk kekeliruan. Kecuali kalau dia dah pilih yang kurang, kemudian ditegur oleh makmum, dia boleh tak betulkan? Boleh, sebab dia bukan yakin, dia keliru. Contoh imam tadi keliru, ni rakaat ketiga ke rakaat keempat, rasa macam dah rakaat keempat kot, dia terus duduk tahiyat akhir, padahal baru nak naik rakaat keempat, dia duduk tahiyat akhir dah. Dia duduk tu dalam keadaan dia tak yakin, dia duduk dalam keadaan keliru tadi kan, dia tak yakin, dia duduk, makmum kat belakang subhanallah, so imam tadi bangun. Tapi kalau imam tadi yakin dah 4 rakaat, padahal memang betul 3, hakikatnya 3, ini Imam Syafi'i nama dia. Imam tadi dia buat 3, lepas tu dia yakin pula 3. Maka dalam hal ini imam tadi sembahyang dia sah, walaupun sembahyang dia 3 rakaat. Faham? Sebab dia yakin. Makmum tadi yang kat belakang, dia kena bawah, makmum kena teruskan solat, sambung rakaat yang keempat, mufaraqah daripada imam. Kerana makmum tahu imam salah. Apa? Makmum dia yakin imam salah, imam pula dia yakin dia betul. Sudah. Jadi masing-masing solat ikut cara sendiri. Makmum tak boleh ikut, sebab makmum yakin imam salah. Jadi makmum kena mufaraqah daripada solat, terus sambung rakaat keempat, atau makmum duduk dulu dengan imam sampai imam tadi habis dia punya syok sendiri, dia bagi salam, makmum tadi tambah 1 lagi rakaat. Macam tu cara dia. Okey. Tak boleh. Dia teruskan. Dia tak boleh lucutkan jawatan imam. Lucutkan jawatan imam tu maksudnya lucutkan jawatan imam. Lucutkan jawatan imam kalau imam tu terbatal solat kerana batal wudu contohnya. Kalau batal wudu imam, atau makmum dekat belakang nampak pada pakaian imam ada najis. Makmum kat belakang nampak pakaian imam ada najis, imam tak tahu pun. Jadi makmum kat belakang dia pergi depan, dia cuit imam. Cuit imam tu maksud imam kena faham lah, kau dah kena lucut. Dia kena keluar daripada sembahyang. So dia kena tahu ada something. Sebab kalau tidak, takkan Bilal kat belakang datang cuit aku. So mesti ada something. Mungkin kainnya koyak ke, ternampak aurat, atau ada tai burung ke atau apa. So dia pun beredar daripada tempat sembahyang, yang belakang tu akan sambung jadi imam. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu, tak boleh untuk lucutkan imam, sebab imam yakin dia betul. Imam yakin dia betul. Lepas tu ada pula makmum tu yakin yang imam tu yakin betul. Ni makmum yang memang lurus bendul lah ni, salah dah sembahyang tu, tapi makmum tu yakin yang imam tu betul, padahal dua-dua salah. Dua-dua sembahyangnya sah. Faham? Walaupun hakikatnya dia solat 3 rakaat je, dua-dua sembahyangnya sah, kerana dua-dua yakin. Macam mana? Okey, ada lagi soalan? Ya. Apa dia? Tak berapa jelas. Barakallahu fikum. InsyaAllah itu Ustaz jawab kemudian ya. Baik. Barakallahu fikum. Allah berkati insyaAllah. Imam terbatal pada tahiyat akhir, dia terbatal, katakan wudunya terbatal, terkentut contohnya. So dia pusing belakang, bagi tahu kepada orang belakang untuk sambung, bagi salam. Imam yang berada betul-betul di belakang imam, waktu itu dia bagi isyarat, maksudnya dia bangun ataupun dia toleh belakang, bagi tahu, teruskan solat. Jadi yang duduk di betul-betul belakang imam tu tak payahlah ke depan, sebab dah tahiyat akhir lah. Dia pun terus kuatkan suara ketika salam. So bila imam tu cuit saja, dia sudah dilantik jadi imam.
Jadi dia pun teruskan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. So maksudnya imam tadi batal lah, semayang dia faham lah tu. Sebab tu penting orang yang betul-betul belakang imam. Orang yang betul-betul duduk belakang imam dia, pahala dia lebih. Pahala dia lebih. Sebab dia ni anytime akan menggantikan imam. Okey? Allah billahi taufiq. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.